Salam sejahtera, saya Preksili Ramli akan memberikan pengenalan dalam laporan kajian lapangan bagi kumpulan 2. Tajuk yang telah disediakan untuk kumpulan 2 ialah isu perairan dan keselamatan maritim di Tawau Sabah. Oleh itu, fokus utama kami dalam laporan ini adalah berkaitan dengan keselamatan maritim. Pada 23 sehingga 28 Mei 2025, pelajar-pelajar di bawah kursus keselamatan antarabangsa ES 30103 telah melakukan kajian lapangan akademik yang dinamakan kajian lapangan siswa-siswi tahun 3. Kajian lapangan ini diadakan di Tawau Sabah, yaitu daerah yang terletak di pantai timur Sabah. Kedudukan daerah ini strategik dan unik karena bersepadan dengan dua wilayah, yaitu Indonesia dan Filipina. Akibatnya, kawasan perairan Tawau mudah terdedah dengan ancaman luar. Seterusnya, kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian yang berjaya kami capai. Objektif kajian yang pertama ialah menilai keadaan semasa keselamatan maritim di Tawau. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti isu-isu ancaman utama keselamatan di perairan Tawau. Dan objektif kajian yang terakhir ialah menilai keberkesanan penguatkuasaan agensi keselamatan. Dalam kajian lapangan ini juga, kumpulan kami telah menetapkan 3 kepentingan dalam menjalankan kajian ini. Kepentingan kajian yang pertama ialah untuk kami dapat mengetahui kepentingan dalam keselamatan perairan di Sabah, khususnya daerah Tawau. Kepentingan kajian yang kedua ialah menyokong dasar keselamatan nasional, dan akhir sekali ialah menyumbang kepada pembangunan dasar keselamatan berasaskan bukti, yaitu evidence-based policy. Akhir sekali, skop kajian bagi kajian lapangan ini, Tawau merupakan lokasi utama dalam kajian lapangan ini. Fokus kajian bagi kumpulan 2 pula ialah ancaman-ancaman rentas sempadan perairan. Dan akhir sekali, sumber dapatan kajian kami ialah agensi-agensi keselamatan di Tawau, yaitu Angkatan Tentera Bersama 2, ATB 2, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tawau, JDKM, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini bin Lamur Salih daripada kumpulan 2. Jadi pada bahagian saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Jadi secara keseluruhannya kami pecahkan kepada 5 bahagian kecil. Yang pertama sekali adalah kaedah pengumpulan data. Jadi untuk kaedah pengumpulan data kami menggunakan 2 kaedah. Yang pertama sekali adalah kaedah temu bual, di mana kami telah menemu bual responden untuk mendapatkan data yang sahih. Manakala kaedah yang kedua adalah kaedah pemerhatian, di mana pengkaji telah turun sendiri ke kawasan kajian untuk melihat dengan lebih jelas geografi dan juga keadaan kawasan kajian tersebut. Untuk bahagian kedua adalah lokasi kajian. Kajian kami lebih memfokuskan di kawasan daerah Tawau lah, khususnya kawasan perairan di area Pulau Sepatik, sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia. Manakala untuk bahagian ketiga adalah responden. Untuk responden ni, kajian kami lebih memfokuskan kepada pegawai dan juga anggota pasukan keselamatan, di mana kami telah mendapatkan responden daripada 3 agensi, iaitu Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Manakala yang keempat adalah instrumen ataupun peralatan yang digunakan ketika kajian. Untuk yang pertama sekali, kami telah menggunakan borang soal selidik, di mana dalam borang soal selidik ni kami melampiaskan sekali soalan-soalan yang berkaitan dengan persoalan dan juga tajuk kajian kes kami. Manakala instrumen yang kedua pula ialah menggunakan peranti elektronik lah, terutamanya kamera dan juga telefon pintar, di mana ianya lebih berguna ketika kami melakukan pemerhatian ke kawasan kajian dan juga untuk merekod ucapan, data dan juga video analisis untuk kami dapatkan data yang sahih. Manakala yang kelima adalah instrumen analisis data. Jadi seperti yang kita tahu, data yang kami peroleh ini terdiri daripada dua jenis data. Yang pertama sekali adalah data berbentuk kualitatif, di mana data berbentuk kualitatif ini adalah data yang terdiri daripada pengalaman dan juga pendapat responden itu sendirilah. Manakala data yang kedua ialah data berbentuk kuantitatif, di mana data kuantitatif ini kami perolehi daripada graf dan juga jadual, angka dan juga nombor serta peratusan. Seperti sebagai contoh, angka dan juga graf peratusan peningkatan kes penyeludupan.
di mana kami peroleh daripada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia lah, tapi tidak banyak. Untuk analisis data pula, kami telah susun dan juga analisis data ni untuk sesuaikan dengan persoalan kajian yang kami telah gariskan. Di mana untuk analisis data ni kami telah menggunakan dua, iaitu kaedah tematik. Kaedah tematik ni kami ambil data daripada kualitatif untuk jadikan dia sebagai teks untuk menjawab persoalan kajian, manakala analisis kedua adalah berbentuk deskriptif. Analisis berbentuk deskriptif ni adalah analisis yang kami ambil daripada nombor dan juga angka yang kami ubah kepada jadual sebagai bukti dan juga data yang sahih untuk menjawab persoalan-persoalan kajian kami. Jadi secara kesimpulannya itu adalah 5 jenis metodologi kajian yang kami guna. Yang pertama sekali adalah kaedah pengumpulan data, lokasi kajian, responden, instrumen kajian, dan yang terakhir adalah analisis data. Sekian, terima kasih. Angkatan Tugas Bersama ATB2 memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi sempadan laut Malaysia daripada berbagai ancaman seperti pencerobohan, penyeludupan, kemasukan pendatang asing tanpa izin, dan militan. Dalam aspek pencegahan militan asing, ATB2 telah mengendalikan sebanyak 24 pos kawalan yang beroperasi 24 jam sehari di sepanjang perairan Tawau. Semua kapal yang melalui kawasan ini dipantau secara teliti, termasuk kapal dagang, nelayan dan kapal domestik. Maklumat lengkap seperti jenis kapal, jumlah kru dan kewarganegaraan akan direkodkan. Ini bertujuan untuk menyekat kemasukan militan atau individu yang mencurigakan yang mungkin cuba masuk ke dalam negara melalui laut. Selain itu, ATB2 juga turut melaksanakan kerjasama erat dengan 3 cabang utama Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut, dan Tentera Udara. Ketiga-tiga agensi ini bekerja secara bersepadu bagi memastikan keselamatan laut, udara dan darat dapat dijaga secara menyeluruh. ATB2 juga berkolaborasi dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dan Agensi Pertahanan dari Indonesia dan Filipina, khususnya dalam perkongsian maklumat dan pelaksanaan rondaan bersama. Melalui TCA, ATB2 diberikan tanggungjawab untuk mengawal 2 laluan maritim yang sangat strategik, iaitu Alice Channel dan Sibutu Channel. Alice Channel merupakan laluan kapal domestik yang menuju ke kawasan seperti Sandakan, manakala Sibutu Channel pula merupakan laluan utama bagi kapal luar seperti kapal dagang dan nelayan dari negara jiran. Selain itu, ATB juga bekerjasama dengan negara jiran, iaitu latihan bersama antara Tentera Laut Malaysia, Indonesia dan Filipina. Ia telah memberi kesan positif terhadap keselamatan maritim. Latihan ini dijalankan secara bergilir di negara masing-masing dan melibatkan pelbagai jenis operasi seperti rondaan bersama, latihan komunikasi, dan koordinasi tindakan kecemasan. Secara umumnya, APMM ni dia merupakan satu agensi utama yang bertanggung jawab mengawal dan menjaga keselamatan perairan Malaysia. Antara peranan utama mereka adalah mencegah penyeludupan, menangani pendatang asing tanpa izin, dan menguatkuasakan undang-undang di kawasan maritim. Dalam melaksanakan tugas ini, APMM menguatkuasakan pelbagai akta termasuk Akta Perikanan 1985, Akta Kastam 1967, dan Akta Immigration 1959. Dapat dilihat bahawa APMM memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan perairan di Sabah. Bukan saja dalam menangani isu penyeludupan dan pendatang tanpa izin, tetapi juga dalam menghadapi pelbagai ancaman lain seperti penculikan untuk wang tebusan, pencerobohan nelayan asing dan juga jenayah yang berlaku di rentas sempadan. Kawasan perairan Sabah yang luas dan bersempadan dengan Filipina dan Indonesia menjadikannya sangat mencabar untuk mengawal keselamatan terutamanya di zon maritim Sabah yang sering menjadi sasaran aktiviti jenayah terancang seperti pemerdagangan dan penculikan yang dilakukan oleh kumpulan Abu Sayyaf. Bukan itu sahaja, merujuk kepada statistik tangkapan terkini, APMM telah mencatatkan pencapaian yang signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diperoleh daripada Akta Perikanan 1985, sebanyak 1 tangkapan yang telah direkodkan pada tahun 2025, melibatkan bot nelayan asing yang menceroboh perairan negara untuk menangkap ikan secara haram. Kes ini menekankan pentingnya penguatkuasaan bagi melindungi hasil laut kita. Statistik ini menunjukkan bahawa APMM ni dia memainkan peranan yang penting dalam memastikan perairan Malaysia selamat daripada ancaman jenayah. Hari ini saya akan membentangkan peranan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun APMM dalam menjaga keselamatan perairan Sabah.
terutamanya di kawasan berisiko tinggi seperti Laut Sulu dan Laut Celebes. Melalui inisiatif Trilateral Cooperative Arrangement ataupun TCA, EPMM menjalankan rondaan laut bersama dengan negara-negara jiran seperti Indonesia dan juga Filipina. Tempuhan rondaan ini adalah di kawasan-kawasan panas seperti Pulau Sebatik, Lahat Datu, Sempurna, dan juga Sandakan, yang dimana kawasan-kawasan tersebut sering menjadi laluan jenayah rentas sempadan seperti penyelundupan dan juga rompakan. EPMM bukan sahaja menyediakan aset dan anggota penguatkuasaan, tetapi juga menyusun strategi rondaan, melaksanakan bisikan dan berkongsi maklumat melalui Trilateral Maritime Information Sharing Center. Melalui pusat ini, EPMM menyalurkan data penting seperti pergerakan kapal mencurigakan ataupun laporan jenayah dengan pantas dan selamat. Mereka juga menjalankan mesyuarat taktikal secara berkala bersama pasukan maritim negara jiran untuk menyelaraskan tindakan dan memperbaiki kelemahan operasi. Di peringkat dalam negara pula, EPMM bekerjasama rapat dengan PDRM, TLDM, dan Majelis Keselamatan Negara untuk menyatukan risikan dan memastikan tindak balas terhadap ancaman dilakukan secara pantas dan juga berkesan tanpa pertindihan tugas. Namun begitu, terdapat cabaran besar yang dihadapi oleh EPMM, terutamanya disebabkan oleh keluasan kawasan perairan Sabah dan kewujudan banyak pulau-pulau kecil yang telah menjadi laluan-laluan tikus bagi jenayah-jenayah rentas sempadan. EPMM juga berdepan kekurangan aset seperti bot pengawal dan kapal rondaan yang jumlahnya terhad di setiap pusat operasi. Penyelenggaraan secara berterusan ke atas bot-bot ini turut juga menjejaskan keupayaan rondaan, terutamanya dalam operasi yang memerlukan kehadiran segera dan berkala. Oleh itu, bagi memastikan rondaan bersama lebih berkesan, kerajaan perlu memperkukuh peruntukan kepada EPMM, memperbanyak latihan antarabangsa, dan juga melabur dalam teknologi pemantauan maritim yang lebih canggih dan juga otomatik. Kesimpulannya, EPMM memainkan peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan maritim negara, dan usaha mereka harus sentiasa disokong secara menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Anishawani binti Saad akan menjelaskan tentang lawatan Akademik Kejabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bahagian Tawau. Walaupun tajuk kami berfokus kepada keselamatan maritim, tetapi lawatan ke JKDM pada 27 Mei 2025 sedikit sebanyak membantu kami untuk memahami isu-isu perairan yang berlaku di sekitar Tawau. JKDM berperanan penting dalam mengawal kemasukan dan pengeluaran barangan serta mencegah aktiviti penyelundupan di kawasan berisiko seperti di perairan Tawau itu sendiri. Hal ini selari dengan 3 tonggak utama JKDM iaitu yang pertama, pemungutan cukai, dan yang kedua, pemudah cara kepada kemasukan dan pengeluaran barang, dan yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang. Saya dapati juga JKDM diberi kuasa sepenuhnya untuk melakukan kawalan operasi di kawasan pelabuhan dan jeti tikus ataupun jeti yang tidak berdaftar di bawah agensi penguatkuasaan berkenaan dengan isu-isu penyelundupan seperti minyak masak dan juga gula. Selain itu, pihak JKDM turut menekankan kepada kami kepentingan pematuhan terhadap Seksyen 133 Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang memberikan maklumat palsu atau menyembunyikan fakta dalam sebarang urusan JKDM. Terdapat satu kes di mana sebuah bot kargo telah ditahan selepas disyaki membawa pelbagai barang kawalan tanpa permit sah di perairan Tanjung Batu menuju ke Pulau Sebatik di Tawau pada 28 Mei 2024. Dalam kes tersebut, Tuan Ali Hassan yang merupakan Ketua JKDM bahagian Tawau menjelaskan sendiri kepada kami bahawa JKDM dan juga APMM iaitu Maritim sering bekerjasama untuk memastikan kawasan perairan Tawau sentiasa selamat.
Seterusnya, lawatan ke JKDM turut menjelaskan kepada kami tentang pelibatan Malaysia dalam Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) bersama Indonesia dan Filipina. Kerjasama ini sangat penting dalam memastikan keselamatan maritim di kawasan perairan seperti Tawau sendiri yang sering berdepan dengan isu penyelidupan, pemerdagangan dan ancaman keselamatan rentas sempadan. Menurut Tuan Ali Hassan lagi, JKDM memainkan peranan penting dengan meningkatkan pengawasan dan berkongsi maklumat risikan bersama agensi luar. Beliau turut menjelaskan kepada kami berkenaan dengan patroli terkoordinasi ataupun PATCOR yang merupakan rondaan maritim terkoordinasi antara dua negara, khususnya antara Malaysia dan Indonesia untuk mengawal sempadan laut secara bersama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kami juga diberi penjelasan mengenai perbezaan antara barangan larangan dan juga barang bercukai. Barang larangan seperti senjata api dan dadah diharapkan sepenuhnya, manakala barang bercukai seperti rokok dan minuman keras masih sah tetapi dikenakan cukai tinggi. Menurut Ketua Operasi Tuan Daud, Pelabuhan Tawau bukanlah lokasi utama bagi penyeludupan berskala besar. Namun begitu, aktiviti penyeludupan tetap berlaku, khususnya melalui jalan laut dan jeti tidak rasmi. Barangan seperti rokok dari Indonesia, minuman keras dan barangan harian seperti gula Melaka sering diseludup masuk tanpa pengisytiharan rasmi. Ini menyebabkan negara kehilangan hasil cukai. Tonde. Antara cabaran utama ialah kewujudan jeti haram, sempadan maritim yang luas serta kekangan tenaga kerja dan aset. Dalam banyak kes, tangkapan awal dibuat oleh polis atau APMM sebelum diserahkan kepada JKDM. JKDM pula menjalani pemeriksaan fizikal dan menggunakan teknologi pengimbas ataupun scanner untuk mengesan barangan seludup. Namun, masih ada risiko human error dalam interpretasi imej. Kesimpulannya, usaha membanteras penyeludupan perlu ditambah baik. Antara cadangan termasuklah memperkukuh kerjasama antara agensi, tambah peruntukan dan latihan kepada pegawai JKDM serta meningkatkan penggunaan teknologi. Kesedaran masyarakat juga penting untuk mengurangkan permintaan terhadap barang seludup. Baiklah, saya akan membentangkan perbincangan yang kami perolehi sepanjang berlangsungnya kajian lapangan yang dilaksanakan di 3 buah agensi keselamatan cawangan Tawau. Pertama sekali ialah Angkatan Tugas Bersama atau ATB2. ATB2 memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan perairan timur Sabah. Hal ini kerana kawasan tersebut sangat hampir dengan sempadan Filipina dan Indonesia, menjadikannya rentan terhadap ancaman seperti pati, penyeludupan dan pengganas. Antara tindakan utama ATB2 ialah bagi menubuhkan 24 pos kawalan di sepanjang perairan Tawau, di mana setiap pos kawalan memantau pergerakan kapal, jumlah kru dan kewarganegaraan. Tindakan ini dilaksanakan selepas insiden pencerobohan di Tenuo pada tahun 2013. Bukan itu sahaja, ATB2 juga terlibat dalam inisiatif Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Inisiatif ini memberi fokus kepada 2 laluan strategik iaitu Alice Channel dan Sibutu Channel yang menjadi laluan penting perdagangan dan migrasi. Bagi menyelaras tindak balas kecemasan pula, Joint Maritime Coordinating Center JMCC telah ditubuhkan di 3 buah wilayah iaitu Tawau di Malaysia, Tarakan di Indonesia dan Bungau di Filipina. Tujuan JMCC ini adalah untuk memperkukuhkan keselamatan sempadan dan mencegah aktiviti haram merentas sempadan. Agensi kedua pula ialah JKDM iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Lawatan kami ke Kastam pada 27 Mei 2025 telah memberi gambaran jelas tentang peranan kastam dalam menangani penyeludupan di pelabuhan, terutamanya di kawasan Tawau yang sering dijadikan laluan utama penyeludupan. Antara tanggungjawab kastam adalah termasuk memeriksa kontena, memantau barang import dan ekspor, mengesan barangan seludup yang sering melalui jeti tikus atau pelabuhan yang tidak sah. Antara barangan yang sering diseludup ialah barang bersubsidi seperti minyak masak, gula dan petrol. Walaupun barang-barang tersebut adalah bukan barangan berbahaya, akan tetapi aktiviti ini boleh menjejaskan ekonomi negara dan keselamatan negara.
Hasil kajian mendapati bahawa peranan JKDM sangat penting dan saling melengkapi dengan agensi lain seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam banyak kes, APMM bertindak sebagai barisan hadapan yang menjalankan rondaan laut dan mengesan aktiviti penyeludupan. Seterusnya, JKDM memainkan peranan penting dalam siasatan, rampasan dan tindakan perundangan terhadap barang selundup. Selain itu, JKDM turut terlibat dalam perkongsian maklumat risikan dan pelaksanaan rondaan bersama menerusi kerjasama antarabangsa seperti patroli terkoordinasi PATKOR serta Trilateral Cooperative Arrangement TCA bersama Indonesia dan Filipina. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan keselamatan maritim yang bersifat menyeluruh dan merentas sempadan bagi menangani jenayah rentas negara secara efektif. Walaupun JKDM telah menggunakan teknologi moden seperti mesin pengimbas kontena, namun dapatan kajian menunjukkan masih terdapat kelemahan dari aspek faktor manusia, termasuk kesilapan teknikal dan kelemahan dalam pengendalian sistem. Kekurangan tenaga kerja, logistik dan keluasan kawasan operasi turut menjadi cabaran utama kepada kecekapan JKDM di kawasan sempadan maritim seperti Tawau. Sehubungan dengan itu, kajian mencadangkan agar kapasiti dan keupayaan logistik JKDM ditingkatkan termasuk penambahbaikan latihan pegawai agar tidak terlalu bergantung kepada kaedah manual dalam operasi penguatkuasaan. Secara keseluruhannya, lawatan ke JKDM telah memberi dimensi tambahan dalam memahami aspek keselamatan maritim di Tawau. Dapat dilihat bahawa gabungan antara pengawasan laut oleh APMM dan penguatkuasaan perdagangan oleh JKDM adalah saling berkait dan sangat penting untuk mengekang ketirisan hasil negara serta mempertahankan kedaulatan perairan daripada ancaman jenayah rentas sempadan. Maka penemuan ini menyumbang secara langsung kepada objektif kajian dalam menilai keberkesanan penguatkuasaan dan mengenal pasti cabaran keselamatan maritim secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Keseluruhan, kajian mendapati bahawa tahap keselamatan maritim di kawasan ini adalah mencabar tetapi masih terkawal. Hasil taklimat bersama pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menunjukkan pelbagai langkah telah diambil bagi mengekang pelanggaran undang-undang maritim seperti penyeludupan, pencerobohan nelayan asing dan pemerdagangan manusia. Statistik yang dikongsikan turut menunjukkan peningkatan insiden penculikan untuk wang tebusan terutamanya sejak awal 2000-an. Namun begitu, tindakan proaktif seperti rondaan maritim dan kerjasama antara agensi termasuk penggunaan aset seperti kapal peronda, bot pemintas dan drone UAV telah membantu memperkukuh kawalan di kawasan berisiko tinggi. Melalui sesi soal jawab bersama anggota APMM dan hasil pemerhatian di lapangan, kami mendapati antara ancaman utama di perairan ini termasuklah kegiatan rentas sempadan yang melibatkan aktiviti seperti penyeludupan, pencerobohan, pemerdagangan manusia serta ancaman militan seperti Abu Sayyaf. Faktor geografi juga turut memainkan peran besar. Perairan Sabah yang bersempadan dengan Filipina dan Indonesia serta kehadiran pulau-pulau kecil dan laluan tikus menyukarkan penguatkuasaan khususnya di kawasan seperti Pulau Sebatik, Semporna dan Lahadatu. Dari aspek keberkesanan operasi, APMM telah menjalankan pelbagai inisiatif seperti operasi pagar laut serta kerjasama trilateral di bawah Trilateral Cooperative Arrangement TCA bersama Filipina dan Indonesia. Perkongsian maklumat melalui Trilateral Maritime Information Sharing Center TIMSC turut membantu dari sudut risikan dan tindakan pantas. Namun begitu, masih terdapat cabaran besar, antaranya kekurangan aset, kos penyelenggaraan tinggi, serta keluasan kawasan operasi yang luas. Justru, kajian ini mencadangkan agar kerajaan menambah peruntukan kepada APMM, memperbanyakkan aset maritim, dan memperluas latihan operasi bersama demi memastikan keselamatan maritim perairan Tawau terus terjamin. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan. Yang pertama ialah penglibatan responden boleh diperluaskan dengan menyertakan komuniti pesisir laut seperti nelayan, pemilik bot dan penduduk Pulau Sebatik.
Yang kedua pula ialah persediaan mahasiswa sebelum turun ke lapangan boleh dipertingkatkan melalui latihan awal yang lebih menyeluruh, termasuk etika penyelidikan, komunikasi, dan pengurusan risiko. Akhir sekali ialah kaedah pengumpulan data boleh dipelbagaikan dengan menambah soal selidik dan temu bual secara berstruktur untuk keseimbangan data kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulannya, kajian lapangan ini memberi perspektif baru kepada pengkaji untuk melihat kepentingan keselamatan maritim, khususnya di daerah Tawau Sabak. Keselamatan maritim merupakan aspek keselamatan yang paling penting dalam mempertahankan kedaulatan sesebuah negara. Ancaman-ancaman perairan sentiasa muncul dan tidak akan berhenti daripada berlaku. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat haruslah berganding bahu membantu agensi keselamatan dalam membendung ancaman maritim.